andai kata kalau saya tak jadi artis, dia sebenarnya Mungkin jadi pemotong kayu je. diam. Kau Sebab diam. you dulu sekolah, you Sebelah tahu aku gosok cocok kayu mulut je. kau diam. Minggu ini kita bawakan pasangan suami isteri Syuaib dan juga Siti Sarah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, sihat dua-dua? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Weh, ini paling abang cempaka bukan biasa-biasa dia ni. Awal I kenal dia, I jumpa dia daripada dia belum kahwin, daripada dia kuh kering, sekarang ni dah kahwin, tengok muka dia dah bulat. Nampak benar tanda sihat ni bahagia. paling. Alhamdulillah. Dan kita nak throwback sikit yang mana Syuaib dan juga Sarah berkahwin pada 26 Februari 2011. Betul Betul. Dan kita nak tahulah masa tu apa first impression Sarah kepada Syuaib. Yang jujur lah Yang jujur sayang. Masa awal tu kita Sarah je sangat dia macam kawan. Jadi macam tak sangka lah sampai ke tahap dah ada anak 4 sekarang ni. Dari kawan tu kan. Sarah punya jenis I don't judge people. Sarah tak Sarah tak judge orang lah. Satu je yang saya rasa jujur, dia punya perangai dengan rupa dia macam tak kena. Kenapa? Maksudnya aku ni muka nampak ganas tapi aku punya gentleman manja tu lain. Bukan. Bukan pula. Bukan. Kalau tengok pada rupa dia pada masa tu lah, yang ni yang jujur lah. Kita Sarah macam anggap macam dia ni mesti setakat SPM je, tapi sebenarnya dia ni dia pandai, dia SPM pun dia pangkat 1. Betul. Aku sebenarnya sebab rupa dia macam tak tally dengan otak dia. Dia paling aku ni sebenarnya rupa macam gini. SPM aku alhamdulillah lah pangkat 1. Lepas tu aku masa belajar di Oxford dulu pun 4.9 kredit mental dapat. Tak, dia sampai maksimum 4 je. Maksimum 4. Dia terlalu pandai. Terlebih. Universiti mana aku masuk tu hari? Dan kita nak tanyalah, kadang-kadang dalam perkahwinan ni kan dia ada kejap sedih, kejap happy kan. Tapi kalau macam Syuaib dan juga Sarah ni, kalau ada masalah, macam mana nak handle masalah tu ataupun macam mana nak settle? It depends masalah tu apa. Kalau masalah yang melibatkan emosi yang agak tinggi, yang akan menaikkan kemarahan ke apa benda, kalau Sarah, I choose to be quiet. Diam dulu. Kalau dia diam, maksudnya aku tak selamat. Dia macam masalah mudah. Dia mudah kalau dia diam. Kalau macam aku, bila dah diam, takkan aku nak cakap. Aku pun diam. Sama-sama diam. Dia ada tempoh ni. Ada macam tempoh berfikir kadang-kadang. Tempoh redakan kemarahan tu. Sebab apa tau Falik? Sebab kalau kata kita ni tengah marah, lepas tu bila kita bercakap, tak pakai otak. Kita dah tak pakai otak, kita pakai emosi. Bila kita pakai emosi, dia tak ada perbincangan kat situ. Dia hanya ada pergaduhan. Nak dia rasa macam dia nak maki, menyedapkan hati masing-masing. So for what? Jadi sebab keadaan tu benda tu akan mengeruhkan lagi keadaan. Because kalau macam orang perempuan ni ataupun orang lelaki, tak tahu, ada orang yang yalah bila kita dah marah, kita mula nak cakap benda yang menyedapkan hati kita. Itu je. Walaupun benda tu tak benar. Lepas tu kan ada makian, ada hamunan, ada apa. So instead of that, baik kita berdiam diri, baik kita ni. Lepas tu dia akan berlakulah conversation. Maksudnya selepas dah masing-masing reda, okey, jom kita duduk dan kita bincang. Sebab masa tu kita akan berbincang secara waras. Sarah, kita tahu Syuaib ni seorang pelawak, tapi dekat rumah ni kita nak tahu juga perwatakan dia macam mana dengan anak-anak. Adakah tetap pelawak ke ataupun mungkin agak garang sedikit? You ceritakan sayang, ceritakan dengan dia. Dia tahu budak ni. Syuaib kalau dekat rumah, dia sebenarnya, Syuaib ni seorang pendiam. Dia very flexible. Tapi banyaknya kat mana sebenarnya? Seorang ayah yang bertanggungjawab, ayah yang baik. Daripada segi perangai Perangai you banyaknya apa? Serius ke? Kasih sayang lah. Sarah pula lah. 3 fakta menarik yang kita tak tahu tentang Sarah dekat rumah. Habis. Sudah. Habis. 3 fakta menarik. Pertama, dia memang suka menyanyi di rumah.
Okey. Kalau maksudnya ada orang beranggapan yang penyanyi nyanyi ke kat rumah. Tak kot, dia dah penat menyanyi kat luar. Dia memang akan selalu sangat menyanyi dekat rumah. Dia sangat sedap masak. Walaupun masakan tu pertama kali, tapi dia masak dah sedap lah. Okey. Nombor 2. Nombor 3, kaki dia kecil je. Dia saiz 5. Oh. Kan? Dulu Saiz dia saiz 5 4 je. lebih. Oh, dulu 4 lebih. Yang saiz 5 je. Sekarang ni dah 6 lah Oh, dah kot. 6 Yalah sebab Pregnant kan. pregnant. Kita mungkinlah nak tanya sikit soalan dari segi kerjaya, yang mana biasalah asam garam dunia seni, ada jatuh, ada bangun, kejap dekat atas, kejap dekat bawah. Dan alhamdulillah lah sekarang ni kita nampaklah hasil SOAP dan juga Cici Sarah sekarang ini kat mana. Tapi kita nak tahu juga, ada tak momen seorang SOAP down sangat-sangat sampai nak berhentilah dari dunia seni ni? Wish, palik ni soalan dia. Mestilah ada. Tak ada sebenarnya. Kalau nak cerita macam SOAP ni, dia lebih kepada sebagai seorang penghibur lah, maksudnya pelawak. So benda tu dia takkan boleh hilang macam tu je. Dia sentiasa ada dalam diri. So bila kalau kita nak meninggalkan industri seni tu secara total tu, sebenarnya takkan boleh lah, sebab jiwa kita dekat situ. So kita suka buat. Cuma sekarang ni kita tengah buat kita tengah usahakan sesuatu yang besar. Jadi kita nak kena fokus. Jadi adalah maksudnya kurang sikit di industri tu. Tapi meninggalkan tu memang susah, sebab macam sendiri macam SOAP sendiri Palik dekat rumah berjenaka dengan anak-anak. Kadang buat stand up kadang-kadang kan. Kalau macam Sarah pula, ada tak momen yang buat Sarah macam nak berhenti menyanyi ke, yang betul-betul buat Sarah down lah? Okey, saya bukanlah kata nak berhenti, tapi saya pernah berhenti sekejap sebab saya kehilangan suara saya. Selepas saya melahirkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga saya dapat balik. Lingkungan dia dalam 8 tahun ada kan? Betul. Dalam 8 tahun tu, sebab tu saya senyap sekejap. Dia dalam masa 8 tahun tu, masa dia hilang suara tu Falik, dia pernah lah cuba, maksudnya ialah nak sangat menyanyi kan. Dia pernah cuba macam bersiul, tapi tak sama. Suara tu tak sama dengan Apa siul. bersiul? Lain. Yelah, taklah kadang-kadang kita nak nyanyi suara tak ada, jadi kita bersiul macam, tapi tak dapat. Tak kena tu. Dia cuba 8 tahun sama. Lepas tu bila dah dapat suara balik, baru dia betul-betul menyanyi. Itu dia. Jadi dalam tempoh 8 tahun tu, macam mana Sarah orang kata menghadapilah waktu-waktu tak ada suara tu, dan apa yang Sarah buat untuk adakan balik suara tu? Sebenarnya saya tak expect yang saya akan hilang suara. So masa selepas kelahiran anak pertama saya ambil show. Okay. Saya ambil show. So bila saya menyanyi, tiba-tiba ada satu part tu saya tak boleh nak tarik tau. Langsung. Itunya, dia dah tak boleh tarik, dia tolak pun tak boleh masa tu. Tolak ni. Dia tolak Dah juga. tak boleh tarik, tolak ke tepi. Sebab nak ke tak nak ke, kita ada pengalaman menyanyi di atas pentas. Jadi kena cover benda tu. Tapi pada masa tu dia masih sampai, tapi saya boleh rasa dia macam ada crack dekat vokal saya. Jadi struggle sangat. Lepas pada show tu saya tak ambil apa-apa show. Saya start dengan latihan dulu, sebab masa praktis okey je. Lepas tu saya dah tak ambil show. Saya punya range jadi sangat kecil. Saya tak boleh pergi bawah, saya tak boleh pergi atas. Saya hanya boleh range bercakap macam ni lah. So bila dah melahirkan anak yang ketiga tu, saya rasa saya nak buat comeback. Saya nak buat comeback and saya betul-betul tu yang start kat GV. Sebenarnya dekat GV tu pun saya tak fit. Betul. Saya tak fit diri saya sendiri. Jujur saya cakap, sebagai seorang penyanyi, saya rasa saya tak fit. Sebab masa tu saya masih struggle dengan saya punya range. Tapi lepas pada GV tu, I'm getting it back. Alhamdulillah. Andai kata SOAP dan juga Sarah sekarang ini bukanlah seorang selebriti ataupun tak adalah dalam industri seni ni kan, siapa SOAP sekarang ni? Kita tanya SOAP dululah. Kalau tak jadi artis lah, nak jadi apa? Aku memang nak jadi seorang pelayar solo. Pelayar lautan dalam solo. Serius lah. Tahu kan yang kapal layar tu, yang solo tu.
Aku memang dingin benar. Nak lalu kat lautan Tak Antartik tu. adanya. Dulu kalau tak ada jadi artis, dia tak ada fikir pun layar solo tu. Entah dia tahu, entah tidak. Andai kata kalau saya tak jadi artis, dia sebenarnya Mungkin jadi pemotong kayu je. Oh, diam. Kau sebab diam. you dulu sekolah, you Sebelum tahu aku gosok cocok kayu mulut je. kau diam. Sebenarnya daripada umur saya 16 tahun, saya memang nak jadi penyanyi. Kalau saya bukan seorang selebriti, saya tetap akan jadi seorang penyanyi. Uish, takkan mau je. Bu. Tak, dia macam ni. Selebriti dengan penyanyi two different things tau. Oh, okey. Maksudnya you nak jadi penyanyi saja. I akan jadi penyanyi. Mungkin I akan jadi penyanyi kat umur orang kahwin ke. Tapi faham. penyanyi cukup. Penyanyi apa? Penyanyi Kecil-kecilan lah. Kecil-kecilan. Maybe ya. Maksudnya you memang tak boleh. You nak jadi penyanyi juga. Sebab saya sangat suka menyanyi. Menyanyi adalah benda yang saya Betul. pandai untuk buat. Okey, Dan saya baik. Saya tak pernah terfikir untuk jadi milih. Kalau kata saya pernah cakap lah dengan Syuib. Kalau saya tak menyanyi, saya rasa saya nak jadi suri rumah tangga yang baik lah. Maksudnya I settle everything. Saya nak jadi seorang ibu yang menjaga keluarga lah macam tu. Sandarkan pada kenangan lah, senang. Okey. Okey Ibu sebutlah 3, 4. Okay, 3, 4, go. Kenangan manis kau dan aku kada hingkat hilang. Duri ranjau dalam bercinta, lumrah dunia. Sayang menyayang, cinta di kanang. Puncak kasih berpanjangan. Oh, lihatlah dirimu yang kehilangan. Apa? Hilang apa? Hilang lah. Ha. Dah lah, aku tak ingat sangat lah pasal dia lebih kurang je. Cuma cara dialect tu yang lain sikit. Intonasinya tu lah berlainan sikit.